Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya Dr. Ahmad Rostam bin Mazin, pakar penulis psikiatri, dan kali ini saya akan berbincang tentang satu situasi yang menarik yang dihadapi oleh anak-anak kita. Tetapi sebelum saya pergi dengan lebih jauh lagi dengan tips-tips yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan, saya mulakan dengan yang pertama sekali, yang paling penting sekali, apa yang kita panggil sebagai survival mode, ataupun kalau saya bagi definisi dalam bahasa Melayu, iaitu berkaitan dengan naluri kelangsungan hidup seorang manusia. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, bila kita dilahirkan ke dunia, sebenarnya kita ada satu sistem yang sudah lengkap yang Allah jadikan dalam badan kita untuk memastikan bahawa kita akan selamat di luar ni. Kan? Bermula daripada bayi, kepada petatih, kepada prasekolah, kepada sekolah rendah, remaja, dewasa dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak yang berlaku dalam konteks fisiologi, dalam konteks psikologi, dalam konteks persediaan badan kita dan sebagainya untuk memastikan bahawa kita boleh selamat dalam dunia ini dengan pelbagai cabaran, pelbagai risiko yang kita boleh hadapi hari-hari yang mengakibatkan kita mungkin terdedah dengan pelbagai bahaya dan memastikan bahawa kita selamat dalam konteks sosial, selamat dalam konteks sekitaran kita, selamat dalam konteks perhubungan kita dengan orang lain dan macam-macam lagi nak memastikan bahawa kita okey dalam dunia kita ini kan. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya naluri kelangsungan hidup ni sudah pun mula berfungsi walaupun pada ketika kita baru sahaja dilahirkan daripada ibu kita. Maksudnya, hari pertama pun kita dah ada naluri kelangsungan hidup yang tertentu walaupun sebenarnya pada ketika itu kita tak boleh bercakap, kita tak boleh menggerakkan badan kita, kita tak boleh berjalan pun dan kita tak boleh nak beritahu pun sebenarnya apa yang kita inginkan dalam dunia kita. Tetapi dalam konteks itu, pada ketika kita masih fasa bayi, kita sebenarnya sudah ada survival mode ini untuk memastikan kita selamat. Jadi hari ini apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, apakah itu fasa-fasa naluri kelangsungan hidup berdasarkan 4 fasa dahulu dengan tuan-tuan dan puan supaya tuan-tuan dan puan faham apa sebenarnya yang akan bakal dibincangkan kemudian nanti. Jadi fasa pertama iaitu fasa bayi. Bagaimanakah sistem dalam badan kita memastikan bahawa kita akan selamat ialah dengan memberikan isyarat-isyarat kepada orang yang mempunyai kuasa untuk memberikan kelangsungan hidup tersebut. Di mana dalam konteks kita sekarang sudah tentulah ibu bapa. Kerana dengan cara itu, bayi kita boleh menghantar isyarat yang penting supaya mereka diselamatkan dalam konteks tersebut. Apa dia masalah-masalah yang dihadapi oleh bayi? Sudah tentu, yang pertama sekali, isu ni adalah makan. Iaitu survivability yang paling penting adalah memastikan bahawa ada makanan masuk dalam perut. Dan of course, anak-anak kita, baby kita tak mampu nak bagi tahu bahawa mereka lapar dengan cara cari makan kat dapur ke, merangkak dan sebagainya, tak boleh lagi. Tetapi pada ketika itu, dalam keadaan itu sekalipun, Allah dah jadikan satu sistem bahawa sistem ini boleh direspons atau boleh difahami oleh orang dewasa dan orang dewasa boleh memenuhi kehendak survival anak tersebut dengan cara contohnya menangis, dengan cara contohnya terbangun dari tidur dan sebagainya dan mengakibatkan kita tahu sebagai seorang dewasa bahawa anak itu memerlukan sesuatu. Itu adalah the first ataupun langkah pertama dalam survival kita sebagai manusia di mana memberikan isyarat-isyarat walaupun tidak verbal ataupun walaupun tidak secara bahasa pertuturan tetapi dengan perlakuan, dengan respon daripada ibu dan sebagainya, dengan naluri keibubapaan dan sebagainya, kita selamat melalui fasa bayi tersebut. Dan dalam konteks ini tuan-tuan dan puan, sebenarnya kalau kita tengok dari segi hierarchy of needs yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow, perkara yang pertama paling basic ataupun paling asas yang diperlukan oleh manusia adalah penerusan hidup. Dia bukan tentang keselamatan atau sebagainya, lebih kepada macam mana nak pastikan manusia boleh terus hidup, macam mana nak pastikan diri kita tak lapar, kebuluran dan akhirnya mati kerana kelaparan dan sebagainya, macam mana nak pastikan bahawa sistem kita okey dari segi fisiologinya. Jadi Abraham Maslow kata yang pertama sekali, yang paling asas sekali adalah makanan. Itulah yang paling penting. Sebab itulah dalam konteks bayi, tuan-tuan dan puan, yang paling penting pada ketika itu adalah makanan yang pertama, ketidakselesaan yang boleh diakibatkan oleh kesihatan yang tidak terganggu, sakit perut, kembung dan sebagainya yang kita namakan macam-macam, ataupun masalahnya buang air besar, buang air kecil supaya tidak ada jangkitan kuman ataupun tidak berlakunya kita panggil sebagai apa-apa saja isu pada
bahagian perineum atau bahagian kemaluan anak-anak dan sebagainya. Dan seterusnya mungkin tanda-tanda seperti masalah nak tidur, masalah tidak selesa dan sebagainya yang boleh difahami oleh orang dewasa tanpa perlu dia cakap apa-apa sekalipun. Kerana ia sebenarnya satu insting ataupun satu naluri yang terbentuk pada bayi itu tersebut dan juga pada ibu bapa ataupun jaga kepada bayi tersebut. Ini adalah fasa pertama. Kemudiannya, bila kita semakin membesar sebagai seorang petatih dan mula berjalan dan mula meneroka dunia ini, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya, kita satu lagi sistem kelangsungan hidup diaktifkan, di mana pada ketika ini tuan-tuan dan puan-puan, kita mula belajar tentang bahaya walaupun kita sebenarnya tidak tahu apa itu bahaya secara spesifik. Kita tidak tahu dalam gelap ada apa, tetapi kita rasa ragu-ragu untuk pergi ke tempat gelap sebagai seorang petatih. Mungkin kita dah tak ingat, tapi kalau kita perhatikan anak-anak kecil kita yang baru berjalan dan sebagainya, kalau dia pergi ke tempat gelap, dia akan mula rasa takut. Kalau dia ditinggalkan bersendirian, dia akan mula rasa takut. Kalau dia berdiri di tempat tinggi, dia akan mula rasa takut dan sebagainya. Mereka sudah tahu bahawa ada sesuatu yang tidak kena, ada sesuatu yang bahaya apabila mereka melakukan sesuatu yang tidak nampak ataupun mereka berhadapan dengan situasi yang mereka tidak tahu apakah hasil yang seterusnya. Dari segi konteks makan dan pakai dan sebagainya, mereka sudah okey, sudah tahu apa yang boleh dikatakan dan sebagainya, mereka boleh minta sendiri, mereka boleh ambil sendiri dan sebagainya. Tetapi dari konteks bahaya pula, mereka sedang belajar walaupun mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka takuti, apa yang mereka risaukan dan sebagainya. Dan siapa yang memberikan makna kepada ini semua? Sudah tentulah ibu bapa, orang sekitaran, ahli keluarga yang lebih dewasa dan sebagainya. Mereka yang memberikan makna kepada kerisauan, ketakutan pada petatih tersebut. Dan sudah tentu dalam konteks ini tuan-tuan dan puan, kita kena faham bahawa dari sudut petatih yang penting aku tidak mendapat apa-apa kecelakaan yang berbahaya. Contoh, jika masuk ke tempat gelap, jika ada sesuatu di situ, mungkin dia tersadung dan jatuh. Contoh, jika pergi ke tempat gelap, kalau ada binatang berbisa dan sebagainya, mereka mungkin berhadapan dengan situasi dipatuk ataupun disengat dan sebagainya. Jika pergi ke sesuatu tempat berseorangan, jika apa berlaku, tidak ada sesiapa yang boleh selamatkan mereka. Naik ke tempat tinggi, jatuh, patah dan mereka mungkin dalam keadaan bahaya dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah survival mode ataupun naluri-naluri kelangsungan hidup yang ada pada diri petatih, tetapi mungkin pada ketika itu mereka masih lagi tidak faham konsep ketakutan, konsep apa yang boleh mengakibatkan rasa takut, konsep apa yang mengakibatkan rasa tidak selesa, konsep apa yang boleh mengakibatkan bahaya dan sebagainya. Tetapi insting ataupun naluri sudah memberitahu bahawa something is not right. Sesuatu tidak kena, cuba berhati-hati. Walaupun mereka pun tidak tahu sebenarnya konsep berhati-hati itu apa. Cuma mereka ada sesuatu yang menghalang daripada mereka meneruskan sesuatu perkara. Seterusnya, bila mereka pergi ke prasekolah, mereka sudah pandai bercakap, mereka sudah mula mengenali kawan, mereka sudah mula belajar untuk berkawan, mereka bertemu dengan guru pertama dalam hidup mereka dan orang-orang ini, orang sekitaran ini akan menambah lagi maklumat-maklumat baru atau informasi baru ataupun ilmu baru kepada anak tersebut tentang dunia, tentang bahaya, tentang ancaman, tentang apa yang patut, apa yang tidak patut dilakukan dalam konteks sosial yang kecil dan konteks di mana semua orang pun belum lagi faham dari segi pemikiran abstrak ataupun pemikiran yang bercapah dan sebagainya. Mereka ini lebih kepada belajar. Mereka belajar dalam konteks sosial mereka, sama ada apa yang mereka lakukan itu boleh mendatangkan kesenangan kepada mereka atau sebagainya. Dan pada ketika ini juga mereka mula belajar untuk berkompromi dengan orang lain, berbincang dengan orang lain dan sebagainya. Dan ini sebenarnya sebahagian daripada naluri-naluri penting untuk kita menjadi dewasa nanti. Persediaan pertama. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan, bila mereka bertemu dengan guru pertama mereka, guru akan mula meletakkan atau memberikan ilmu-ilmu baru berkaitan tentang dunia yang mereka tidak tahu sebelum ini. Ataupun mereka dah belajar semua daripada ibu bapa, tetapi guru boleh mengubah macam-macam lagi bila mana mereka berhadapan dengan anak murid ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah biasa dengan anak-anak kecil, peringkat prasekolah dan sekolah rendah, biasanya sumber rujukan utama mereka adalah guru-guru mereka. Sebab guru-guru adalah sangat penting. Guru-guru adalah orang asing pertama yang mereka boleh percayai. Guru-guru adalah guru kehidupan mereka yang pertama selepas ibu bapa. Jadi guru-guru amat memainkan peranan penting dalam konteks naluri kelangsungan hidup anak-anak tersebut. Dan seterusnya bila fasa sekolah rendah, mereka punya lingkungan sosial semakin besar.
Mereka sudah tahu bagaimana nak berhadapan dengan rakan-rakan dan sebagainya. Walaupun mereka masih belajar, tetapi dalam konteks ini, mereka sudah tahu bagaimana nak bercakap, bagaimana nak memberitahu apa mereka inginkan dan sebagainya. Walaupun pada ketika ini mungkin isu keyakinan diri mula masuk dan sebagainya, dan ini boleh mengganggu mereka. Okay, di sekolah rendah, mereka belajar daripada lebih ramai guru lagi. Jika berbanding di prasekolah, mungkin lingkungan mereka kecil, tetapi di sekolah rendah, mereka berhadapan dengan ratusan pelajar lain, puluhan guru-guru, ada guru besar, ada PKM dan sebagainya. Mereka perlu belajar untuk survive dalam konteks manusia yang pelbagai, keperluan yang pelbagai, pelajaran yang berbagai dan sebagainya. Dan mereka mula belajar emosi-emosi tertentu yang boleh memastikan bahawa mereka selamat dalam dunia ini dan boleh memastikan bahawa mereka boleh bereaksi dengan sesuatu situasi dengan betul dan sebagainya. Dan jika kita tak ajar ataupun kita tak pandu anak ini melalui fasa-fasa ini, tuan-tuan dan puan, mereka akan membesar dengan apa yang kita panggil sebagai cognitive bias, cognitive distortion. Dalam istilah bahasa Inggeris, saya mohon maaf, susah nak translate ke bahasa Melayu. Tetapi masalah-masalah kognitif, cara pemikiran yang salah ini boleh berlaku jika sekiranya fasa-fasa dalam kelangsungan hidup ini tidak kita pandu dengan cara betul. Sebagai contoh, saya boleh bagi secara kasar, kadang-kadang kita utamakan ketakutan kepada benda-benda yang tidak wujud berbanding dengan sesuatu yang lebih pasti. Contohnya hantu versus dengan Allah SWT. Kadang-kadang kita punya tumpuan lebih kepada takutkan hantu berbanding dengan takutkan Allah SWT. Jadi benda itu saya akan bincangkan dalam siri video yang akan datang. Nantikan perkara tersebut. Sekian, terima kasih.